Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi syekhina wa li ulumi sa'iris salihin fid darain. Amin amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nur al-muzhib lin-nisyan bi nurihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmuka. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah kita pada malam ini seperti mana yang sedia maklum, kita akan memulakan bacaan kitab Aqidatul Awam. Kitab Manzumatul Aqidatul Awam yang dikarang oleh seorang ulama Makkah Al-Mukarramah, Sayyid Ahmad Marzuq Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau merupakan ulama besar dalam mazhab Maliki dan menjadi mufti Maliki di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Beliau adalah mufti, abang dia adalah mufti, datuk moyangnya adalah mufti, dan beliau berketurunan Nabi SAW, yang menjadi asbab kemuliaan nasab beliau. Allah Subhanahu wa taala memelihara beliau sehingga kitab beliau yang beliau karang ini, yang merupakan asas dalam ilmu tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah, dibaca sehingga kini, walaupun beliau telah meninggalkan kita ratusan tahun. Beliau lahir 1205 Hijrah, sekarang dah 1443, kan? Ratusan tahun. Dan ratusan tahun ini juga setiap madrasah, setiap jami' ataupun jami'ah, universiti menggunakan
kitab ini sebagai silibus asas pengajian ilmu tauhid akidah Ahlussunnatul wal Jamaah. Ini penting. Bila sebut tauhid adalah satu ilmu, tidak lain dan tidak bukan ilmu mengesakan Allah, ilmu mengenal zat, ilmu mengenal sifat, ilmu mengenal af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Ilmu yang hujungnya secara teorinya kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Praktikalnya dengan ilmu tasawuf. Tauhid dan tasawuf ni adalah satu ilmu yang perlu dipelajari, yang tak boleh lepas belajar salah satu daripadanya semata-mata. Kena belajar kedua-duanya, tauhid dan juga tasawuf, kan? Tauhid dan juga tasawuf. Jadi malam ini kita baca ilmu tauhid dan insya-Allah kita akan baca ilmu tasawuf pada malam Rabu minggu pertama, kan? Minggu pertama. Minggu ketiga kita baca tauhid, kan? Minggu pertama kita baca ilmu tasawuf, kitab Qatrul Ghaisiyah fi ilmi sufiyah ala syari'ati Muhammadiyah. Kalau nak mudah bawa dua kitab tu, kan? Hari Rabu kan kot lupa, kan? Mana satu baca kat Ustaz Umar ni, kan? Sebab kita dah ada dua kitab, kan? Mula saya nak buat baca lepas maghrib kitab tasawuf, lepas isyak kitab tauhid. Tapi tuan-tuan lagi anda banyak nak kelas tuan-tuan lepas isyak, jadi kita buat ialah, kan, selang salih, kan? Tak apa, yang penting mengaji, jangan tak mengaji, kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh rujuklah biografi penyusun nazam. Nazam ni artinya adalah susunan beberapa abiyat ataupun bait syair yang menceritakan tentang keseluruhan ilmu tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kan? Bila sebut tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kan, maka tak terlepas daripada kita membincangkan tiga perkara. Perkara pertama adalah membincangkan tentang al-ilahiyat. Perkara kedua kita membincangkan tentang an-nubuwat. Dan perkara ketiga kita membincangkan as-sam'iyat. Tiga perkara penting yang kita akan mengaji sampailah habis kitab ni. Kok panjang umur masing-masing dapatlah kita, kan? InsyaAllah diizinkan Tuhan untuk mengkhatamkan, dan kita berazam pada malam ini untuk sama-sama kita mengkhatamkan bacaan kitab ini nanti insya-Allah taala. Amin. Jadi tiga aspek utama ataupun tiga item utama, perkara utama dalam membahaskan tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kan? Ramai membicarakan tauhid 20 lah, tauhid 3 serangkai lah, dan macam-macam teori, kan? Macam-macam teori fahaman pengajian ataupun silibus ilmu tauhid. Namun dalam membicarakan ilmu tauhid yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, inilah dia, kan? Iaitu berkisahkan tentang tiga perkara utama, iaitu al-ilahiyat, cerita bab ketuhanan, an-nubuwat, cerita bab kenabian, dan yang ketiga adalah sam'iyat, cerita tentang perkara-perkara gaib. Itu secara abstraknya saya cerita, abstrak secara keseluruhannya, rangka besarnya dahulu, kan? Rangka besarnya yang kita akan mengaji, yang kita akan belajar. Jadi tuan-tuan boleh rujuk biografi penyusun nazam, nama dan keturunannya,
Ni ulama, nama ulama, menyebut nama ulama ni merupakan suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala turunkan kepada orang yang menyebut nama ulama tersebut. Apatah lagi nama ulama itu adalah nama yang bersalah-silah berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ialah Said Ahmad ibni Said Ramadan. Tu apa pula nama Said Ahmad Marzuq pula nama dia? Nama dia Said Ahmad ibni Sayyid Ramadan. Nama pak dia Ramadan, pula Said Ahmad Marzuq. Kan? Bersebab tu. Beliau adalah Said Ahmad ibni Said Ramadan ibni Mansur ibni Said Muhammad ibni Syamsuddin Muhammad ibni Said Rais ibni Said Zainuddin ibni Nasibuddin ibni Nasiruddin ibni Muhammad ibni Qasim ibni Muhammad ibni Rais Ibrahim ibni Muhammad ibni Sayyid Marzuq Al-Kifafi. Dia ambil nama dia Said Ahmad Marzuq tu ambil daripada nama moyang dia. Said Ahmad Marzuq Al-Kifafi ni moyang dia ni ulama besar. Sama juga. Ulama besar Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah. Banyak kitab yang dikarangnya. Kan ulama Maliki. Maka dalam menisbahkan nama beliau, beliau menisbahkan kemuliaan nama moyang beliau, Said Ahmad Marzuq Al-Kifafi. Ibni Sayyid Musa Ibni Abdullah Al-Mahdi Ibni Al-Imam Al-Hasan Musanna Ibni Hasan As-Sibti. Hasan Al-Musanna cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibni Hasan As-Sibti cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ibni Al-Imam Ali Ibni Abi Talib. Kan? Dan juga Ibni Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan? Beliaulah berketurunan Sayyidina Al-Hasan, keturunan mulia, keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kan? Yang lain tu tuan-tuan bacalah sini kat rumah. Kan? Buka muqaddimah. Sebelum kita membahaskan panjanglah berkaitan dengan muqaddimah ilmu tauhid, kita kena faham siapa imam mazhab kita dalam ilmu tauhid. Dalam fiqh, imam mazhab kita Imam Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Ya, Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i ataupun Imam Syafi'i. Itu dalam fiqh, tuan-tuan. Dalam Al-Quran, bacaan ikutan kita siapa dia? Imam Hafsin. Imam Hafsin, riwayat Hafsin. Kan? Riwayat Hafsin. Dalam ilmu tauhid ada dua imam mazhab kita. Yang pertama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan yang kedua adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam mazhab, dalam bidang tasawuf, kita ada imam mazhab kita, iaitu yang pertama Al-Imam Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi, dan juga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Kan? Jadi setiap bidang kita ni ada imam mazhab kita. Fiqh Imam Syafi'i, tauhid Al-Asy'ari Al-Maturidi, tasawuf kita Al-Junaidi Al-Ghazali. Kan? 3 bidang utama ini yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kan? Sampai tak payah panjang. Tuan-tuan boleh nampak pen halus macam ni tuan-tuan. Halus warna pen tuan-tuan ni.
Kan? Bila sebut yang pertama dalam bab fiqh, nampak ke? Baik nampak jelah. Kan? Al-Imam sama. Al-Imam Asy-Syafi'i. Kan? Syafi'i. Yang kedua, bila sebut dalam ilmu tauhid adalah Imam Al-Asy'ari. Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Al-Maturidi. Bila sebut ilmu tasawuf adalah Al-Imam Al-Junaidi dan juga Imam Al-Ghazali. Ini imam mazhab kita. Bila sebut bacaan Al-Quran, iaitu Al-Imam Hafsin yang ambil daripada gurunya An-Asim. Kan? Ambil daripada guru dia Al-Asim radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kan? Jadi makna kita ada ikutan, ada sandaran kita. Bukan main carca merba, bukan main tangkap muek ya, bukan main serkap jarang ya. Ilmu ni ada sanad ada sandaran dan inilah pelopor-pelopor yang membawa kepada tauhid Muhammadi, tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fiqhul Muhammadi, fiqh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melibatkan kepada tasawuf Muhammadi, tasawuf yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah faham? Kan? Imam mazhab kita, imam-imam ikutan kita dalam membahaskan berkaitan dengan cabang-cabang ilmu Islam. Ini kena faham terlebih dahulu asas dalam pengajian ilmu. Kan? Baik, tengok muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah Muka surat 3. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahi qadimil awwali al-akhiri baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Sadap syiarab kan? Tu yang senang hafal. Kan? Abda'u, saya mulakan. Apa maksud abda'u? Saya mulakan. Erti kata abda'u ni dia menggunakan kalimah fa'lun mudhari'. Menggunakan kalimah present tense. Tahu present tense? Kalimah fa'lul mudhari', walaupun dia dah pun menulis, kan? Dia telah menulis, tapi dia bukan menulis aku telah menulis. Dia kata aku sedang dan sentiasa mulakan. Itu maksud abda'u. Aku sedang dan sentiasa memulakan penulisan ini. Itu maksud dia. Sentiasa. Kan? Aku sedang mulakan dan aku sentiasa memulakan apa jua perkara
Bismillah, dengan nama Allah. Tuhan, nama Allah yang bersifat Ar-Rahman dan juga bersifat Ar-Rahim. Kan? Daimil ihsani, yang senantiasa menganugerahkan kebajikan. Kan? Ni hari kita nak syarahkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dah pun kita syarahkan, tapi saya 99% saya rasa tuan-tuan semua lupa. Apa maksud kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apa dimulakan dengan huruf ba? Kenapa tak huruf alif? Kenapa tak huruf ta? Kenapa tak huruf tha? Kenapa tak huruf jim? Banyak lagi huruf-huruf hijaiyah, alif sampai ya, apa pula ba pula diguna Sebab ba ni mempunyai makna dan maksud yang menjadi asbab seseorang hamba tersebut berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ba ni terjemah dengan maksud dengan. Ba ni terjemah dengan maksud dengan. Ba. Huruf ba tu dengan maksud dengan. Apakah sajuk warna ikon tuan-tuan ni? Kaci anda tak terdaya saya dah. Meringkuk saya rasa. Tutuplah apa mana boleh tutup sajuk betul ni. Dalam tiap ais tu. Anda suara tuan-tuan ni. Memang anda. Kan? Bismillah. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kenapa lah huruf ba? Ba ni membawa 3 makna. Ba yang pertama membawa maksud musahabah. Musahabah. Ba yang kedua membawa maksud isti'anah ataupun istighasah. Ba yang ketiga membawa maksud tabarruk. Tabarruk. Ya. Ba ni ada 3 makna. Bukan makna dengan tu terjemah Itu terjemah. Dia ada maksud setiap huruf kalimah Allah ni, setiap huruf ya, bukan setiap kalimah ya. Setiap huruf ada maksud. Setiap huruf hijaiyah, huruf Al-Quran ataupun kalam Tuhan ni ada maksud. Kan? Dia bukan saja-saja letak lah. Tidak. Ada maksud dia. Ya. Tu pasal Nabi SAW khabar. Apa dia Nabi khabar? Baca Al-Quran ni akan mendapat ganjaran, walaupun 1 ganjaran kamu akan mendapat 10 ganjaran. Bukan yang dimaksudkannya itu alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif tu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu pun 1 huruf. Kan? Maka dapat kita 30 ganjaran. Kerana setiap huruf mendatangkan maksud, mendatangkan makna. Jadi bila kita baca bismillah ni, ba pada bismillah itu para ulama menafsirkan yang pertama membawa maksud musahabah. Musahabah makna bersama-sama. Bersama-sama. Kan? Makna
bersama-sama dengan nama Allah aku menulis kitab ini. Kita baca bismillah setiap kali. Nabi SAW kata, bila nak buat satu, ibda' bismillah. Habiskan dengan alhamdulillah. Nak buat sesuatu, baca bismillah. Jadi, nak buat sesuatu dengan bersama-sama nama Allah. Itu maksudnya. Ya? Bersama-sama perbuatan kita itu dengan nama Allah. Yang kedua, makna dia adalah al-isti'anah ataupun isti'anah ataupun istighasah, memohon pertolongan dengan nama Allah. Pada bismillah tu, bila baca bismillah tu, aku mohon pertolongan dengan nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Pada Allah Ta'ala itu ada nama-nama yang mendatangkan kebaikan, maka berdoalah kamu dengannya. Mana minta pertolongan dengannya. Minta. Tu salah orang tok-tok guru dulu, saya ingat makin kalau ngaji dengan tok-tok guru, bila orang datang tak tawai, tak ada baca dah. Bismillah dah. Amboi. Mudah nak ayat Bismillah. Sebab dia faham maksud dia. Kita baca 2000 kali lo tentu li. Kan? Dah 1000 kali saya amboi kat kepala anak saya tak menjadi ustaz. Bismillah, bismillah, bismillah ustaz ajar. Dia tak faham maksud dia, tahu maksud. Tak faham maksud, maksud diguna pakai orang Melayu ni, maksudnya apa maksud bondo yang nak dikosokkan dalam hatinya, bondo yang nak diniatkan dalam hatinya, itu maksud, nama maksud. Faham tak? Kan? Jadi maksud ba tu ni lah maksud bondo yang nak masuk dalam hati ni bila baca bismillah tu, bi tu ni deh, musahabah, bersama-sama dengan nama Engkau ya Allah, bersama-sama aku memohon pertolongan dengan nama Engkau ya Allah. Baru bi, baru ba, kan? Dah rasa dah kebersamaan, keberadaan diri dengan Tuhan. Itu dia. Ya. Memohon pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dan yang ketiga, tabarruk. Tabarruk makna memohon keberkatan dengan nama Engkau ya Allah. Mohon keberkatan. Jadi bila baca bismillah ni, tiga-tiga ni kena duduk dalam hati. Tiga-tiga ni duduk dalam hati. Jangan tak sedar. Ini bismillah pun dah baca kau belum ke Fatihah bismillah kan? Tak sedar. Macam mana lepas daripada tu nak sedar? Baca bismillah pun tak sedar. Salam pun tak sedar, lagi parah. Tiba-tiba dah salam ni dah. Lagi parah. Tuan-tuan. Jadi bila sebut ba dengan tu tadi bersama-sama. Ba itu membawa maksud isti'anah, istighasah, mohon pertolongan, mohon perlindungan. Dan yang ketiga, mohon keberkatan. Itu ba tadi. Ya. Ada sebuah kitab Tashilul Amani, tak silap saya, membahaskan setiap maksud bagi setiap huruf alif sampai ya tu, kalamullah tu tadi. Walaupun kebanyakan ulama tafsir umum tu tidak menafsirkan kalimah sad, kalimah alif lam mim, kalimah yasin, tapi ada ulama tasawuf yang menafsirkan dalam tafsir isyraki mereka. Tafsir isyraki mereka ada, kan? Kerana diberikan
fuyudat, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu kena faham. Baik, itu ba. Selepas huruf ba ada satu kalimah ismi tu, bismi, ismi. Kan? Ismi, bismi. Kan? Asal kalimah dia ismun. Kan? Ismun. Kan? Ismun. Ni. Kan? Ismun. Asal dia ismun, tapi disebabkan huruf ba ni lah dia berbaris bawah. Jadi ismi, huruf jar. Kan? Maka dimansuhkan huruf alif. Kan? Dalam kaedah penulisan, tapi dalam sebutan ada. Tuan-tuan. Ismun, asal kalimah ismun. Ismun terjemah nama. Kan? Nama. Apa maksud ismun? Satu-satu nak kena ngaji, tuan-tuan. Kan kau tak faham. Saya ni kau ada sebaldi saya curahkan. Tak ada saya simpan dah. Kau sebesen saya dapat, sebesen saya curahkan. Kan? Tuan-tuan terima je lah. Kau tak nak terima, baik-baiklah angguk je. Kan? Faham? Kau tak faham tu, baik-baik faham lah maksud saya. Kan? Kau secawan lah. Kau sebesen. Kan? Kan payah mana ngaji ni dah. Apa benda tadi? Dah lupa. Ismun, tuan-tuan. Ismun, tuan-tuan. Ismun ni terjemah nama. Tapi apa maksud ismun dan kenapa diletaknya kalimah ismun? Kenapa tak sebut billah ya? Dengan Allah. Kenapa disebut dengan nama Allah? Ismun. Ismun dalam bahasa Arab membawa maksud sumuwun. Membawa maksud sumuwun. Sumuwun. Sumung ni nak bagi tahu bila sebut ismun, nama, kan, nama, kalimah tu nak bagi tahu lepas kalimah nama ismun tu, sebab ismun tu membawa sumuwun, makna yang mulia, tinggi. Tinggi, mana nak beritahu ada satu kalimah lepas kalimah ismun tu mulia orang, mulia zat dia. Contoh dalam bahasa Arab, kalau siapa pernah mendengar atau pergi haji lah, kan, baru ni pergi haji, ada orang jumpa saya, nak murid lah jumpa saya, ustaz dapat satu cakap Arab pun jadilah, tuan nak belajar cakap apa? Saya kata, siapa nama kamu tu, macam mana sebut ustaz? Ma ismuka. Dia pun dapat ma ismuka, siapa nama kamu. Lepas ni kalau nak tanya orang Arab datang, ma ismuka ya syekh, siapa nama kamu? Ma ismuka, siapa nama kamu? Bila guna kalimah ismun ni, Arab kalau dengar ni, ma ismuka ni, siapa nama kamu, makna ni kalau bahasa Melayu ni, siapa nama tuan yang mulia ni, itu maksud dia, beradab bunyi dia boleh cakap entamin, kau siapa nama? Boleh. Tapi Arab tu akan jawab, budak ni kurang ajar betul. Entamin. Man anta? Siapa kau? Entamin. Kau siapa? Boleh. Tapi bila dengar nama ma ismuka ataupun masmuk. Makna dia tahu orang ni cakap elok, manis cakap berlambut cakap Sebab apa? Siapa nama tuan yang mulia ni? Macam tu lah kalau terjemah bahasa Melayu. Nama tuan mulia ni siapa? Macam tu. Dia tak panggil jang, siapa orang jang? Tak ada. Baik, kau tak siapa kau, baik, tak ada. Tak ada. Kalau min anta, man anta, itu baik siapa kau? Itu ya terjemahan. Tapi kalau sebut masmuk atau ma ismuka, tuan siapa nama tuan yang mulia ni, siapa nama? Jadi ismun tu bermaksud sumuwun. Makna nak beritahu kalimah selepas kalimah ismun tu membawa makna mulia. Kan? Membawa maksud sesuatu zat yang mulia. Itu kan digunakan kalimah ismun.
Dan kalimah yang mulia itu adalah Allah. Lafaz yang mulia itu adalah Allah. Alif lam lam ha adalah nama bagi zat Tuhan. Nama bagi zat. Satu ya nama Tuhan kita ni. Satu ya. Allah nama. Tak ada nama lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu bukan nama bagi zat. Itu nama yang menunjukkan sifat Tuhan. Kena faham betul-betul. Ya? Karena itu Allah Ta'ala letak nama dulu. Allah. Yang bersifat Ar-Rahman, yang bersifat Ar-Rahim. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam 99 nama tu nama menunjukkan sifat. Nama menunjukkan zat satu ya. Ustaz, zat tu apa? Sifat tu apa? Nanti saya syarahan. Bukan sekarang hari ni dah. Kangkop panunyanga poning nama. Kangkop poning nama. Kan? Zat lain, sifat lain. Alif lam lam ha. Lam lam ha. Ni saya bulat tuan-tuan. Alif lam lam ha dalam bahasa Arab menyebut lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lafaz yang teragung. Kalau buka mana-mana kitab tafsir Arab ataupun kitab Arab pun bila terjemah ataupun masuk kalimah alif lam lam ha tu maksudnya lafzul jalalah, lafaz yang teragung. Ismullah, nama bagi Allah. Ismuzat, nama bagi zat Tuhan. Satu ya. Satu ya. Bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, bukan Al-Malik, bukan Al-Qudus, bukan As-Salam, Mu'min, Muhammad, Aziz, Jabbar, Mutakabbir. Semua itulah. Itu menunjukkan nama yang menunjukkan sifat. Nama yang menunjukkan zat. Zat Tuhan yang kita sembah ni ada nama siapa? Allah. Alif lam lam ha. Tuan-tuan. Maka para ulama membincangkan. Dah bunyi baru 3 kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau jawab mana soal? Alif lam lam ha ni tuan-tuan dibincangkan oleh ulama. Kalau suatu nama Allah pasti ada sebab kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada hamba-Nya dengan namanya. Alif lam lam ha. Kita bincang tuan. Saya mula saya tak nak bincang, tapi terasa nak bincang juga. Baiklah. Kan? Okay, ni saya padam balik bawah ni supaya nak faham. Alif lam lam ha, ke mana asal alif lam lam ha ni? Kan? Ke mana asal alif lam lam ha ni? Dalam kitab Kawakib Duriyah, ada nama kitab tu. Dalam muqaddimah yang dibincang ni, syarah bagi matan mimah. Kita mengucap syahadah kita asyhadu alla ilaha illallah. Kan? Aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Ada Tuhan. Kan? Ada Tuhan. Dan Tuhan tu satu ya, Allah. La ilaha lam ini adalah lam nafi, lam yang menafikan.
tak ada Tuhan selain Allah. Makna selain Allah tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. Yang hanya ada Tuhan ni satu je, Allah. Itu maksudnya. Tak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Menafikan tiada Tuhan. Yang hanya ada Allah. Itu maksud dalam ilmu tauhid kan? Makna bila ada orang khabar selain Allah tu Tuhan, tak ada. Kita beriman, kita percaya, kita yakin, kita naik saksi. Itu maksud asyhadu tu. Aku yakin, aku beriman, aku percaya tiada Tuhan lain, yang hanya Tuhan Allah. Kan? Monyet ke, kuda ke, gajah ke, 10 latangan ni ke, tu bukan Tuhan. Dia khabar tu Tuhan dan tak kat kau lah. Dan khabar tu bukan Tuhan kau. Tuhan satu je, Allah. Tuhan kau adalah Allah, Tuhan aku adalah Allah. Itu akidah kita. Jangan kita istihar pula monyet tu Tuhan dia pula, lembu tu Tuhan dia pula. Tak boleh dah. Tak boleh. Sebab kita dah khabar tadi, tak ada Tuhan. Yang hanya Tuhan ni satu je, Allah. Tak boleh kita nak letak diri dalam diri kita bahawa biarlah Tuhan tu disembah, Tuhan ni disembah. Tak boleh dah. Sebab Tuhan yang hanya boleh disembah satu je, Allah. Kita dah mengaku ni. Ya. Tiada Tuhan melainkan Allah. Baik. Maka ulama membahaskan mengapa letak kalimah ilah, Tuhan, yang membawa maksud Tuhan. Maka para ulama bahasa membahaskan bahawa asal kalimah, nanti tuan-tuan letak apa benda dia untuk bersih ni. Apa nama cecair tu? Padahal silap itu. Asal kalimah Allah ini adalah kalimah ilah. Kan? Kita ambil kalimah ilah. Kan? Ilah, alif lam ha. Ilah. Kan? Para ulama membahaskan bila sebut ilah, maknanya kalimah ini memerlukan kepada penambahan alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Bila sebut ilah ni, Tuhan mana? Tak tahu. Tak tahu. Ada satu Tuhan, tapi yang mana satu? Tak tahu. Maka perlu kepada penambahan alif lam ma'rifah. Asal dia ilah tambah alif lam, jadilah al-ilah. Al-ilah. Macam lah maksud bila sebut ustazun, ada seorang ustaz, ja'a ustazun, ada seorang ustaz tu datang. Mana ustaz entah, tak tahu mana ustaz Macam tuan-tuan lah panggil penceramah, tak kena penceramah. Jadi penceramah tu dia semayang lambik. Macam saya pernah kena lah. Kan? Macam saya pernah kena. Saya semayang lambik duduk belakang. Kan? Lepas tu orang khabar, mana penceramah ni lambik, ya ni masih lah ni, macam-macam dia khabar. Sebab apa? Ustaz tak kena. Ustaz dia tak kena. Macam ni lah. Ustazun tak kena dia, mana ustaz mana lebay tu. Kan? Padahal kita dah sampai dah. Kan? Tapi bila tambah al-ustaz, tambah alif lam, tuan ustaz maknanya alif lam tu alif lam nak mengenal, kenal, tahu. Tuan ustaz ni tahu deh, mana ustaz? Tu ustaz Dengan kalimah alif lam itu kaya bahasa Arab ni tuan. Bila sebut alhamdu, alif lam tu, kita tahu yang nak kena puji ni satu je, Allah. Satu alif lam tu nama alif lam ma'rifah.
Alif lam ma'rifah. Nak tahu kena. Bila sebut ilahun tak tahu. Tapi bila sebut al-ilah, ada satu Tuhan yang kita nak sembah ni. Ada Tuhan, bukan tak ada Tuhan, ada. Al tu, alif lam tu. Jadi baca al-ilahu. Baca dia al-ilahu. Maka para ulama menyebut dalam ilmu saraf, ilmu perubahan kalimah dalam bahasa Arab, bila bertemu dua hamzah, maka salah satu mestilah dibuang, dikhazafkan, menjadilah Allahu. 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 Pernah dengar tak? Orang mazhab Hanafi dulu orang Bangladesh ke, orang India ke, asyhadu an la ilaha illallah baca. Allahu akbar baca. Allah nyebut kita lah membahas silap tu, apa lah silap pula? Betul lah. Bacaan dia tu kat situ tersangkut kat dia, kat situ. Makruf kat situ. Tuan-tuan. Kan? Cuma ulama saraf ni, ulama bahasa ni, bahasa Arab ni, kan? Bila dia dah melihat dalam kaedah bahasa Arab, ada dua huruf yang sama duduk di antara satu sama lain, maka perlulah menambah kalimah ataupun tanda sabdu. Maka jadilah dia Allahu dengan membuang tanda sukun pada lam yang pertama. Ini ilmu saraf lah. Siapa minat ilmu bahasa Arab dia tahu lah ni. Jadi para ulama nak bagi tahu asal kalimah alif lam lam ha ni daripada ilah. Nak bagi tahu Allah adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah. Tak ada Tuhan lain dah. Nak bagi tahu tu je. Allah adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah. Ya? Asyhadu an la ilaha illallah, bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Nak bagi tahu Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Tu je. Ya? Dan setiap kalimah ini mendatangkan makna. Ya? Ambil contoh dah. Ini alif lam lam ha. Bila sebut Allah, nama bagi zat. Betul tak? Kita bahas tadi. Faham? Buang alif, macam mana bunyi Buang alif, macam mana bunyi Lam lam ha yo. Lillahi bunyi kan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan ni baca Fatihah kau tidak? Lupa teh. Dah lupa. Alhamdulillah kan macam ni aja lillah tu. Buka Quran balik. Buang alif, bunyi lillahi. Ada makna tak lillahu? Ada. Bagi Allah. Segala yang layak dipuji bagi Tuhannya. Satu je. Faham? Baik. Buang lam yang kedua ni. Lam pertama ni buang. Bunyi apa? Lahu. Lahu. Bagi dia. Dia tu siapa? Allah. Kan? Apa? Sana? Lahul mulk wa lahul hamd. Kan? Kan zikir kita kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Lahu. Bagi dia. Dia tu siapa? Takkan Muhammad dah. Allah. Ada tak makna? Ada lagi makna. Ada lagi makna tak? Ada. Baik. Buang lam yang kedua lagi. Ada makna lagi tak? Hu tinggal. Ada tak makna hu? Ada. Hu ni kembali makna huwa. Kan? Huwa tu siapa? Dia tu siapa? Allah. Qul huwallahu ahad. Makna setiap kalimah alif lam lam ha tu ada makna dan makna tu kembali pada siapa?
Mari kembali pada zat. Jadi kena faham, bila baca bismillah tu bukan saja-saja senang-senang golak-golak kita baca tu. Tak. Tahu ingat Tuhan. Nama yang kita nak besarkan, nama kita nak agungkan. Dan dengan nama itulah kita mohon pertolongan. Kita iring bersama dengan amalan kita dengan nama tu tadi. Baru baca Quran. Itu pasal adab baca Quran bismillah, jangan terus baca je. Kan? Sebagian ulama menyebut ada bismillah. Kan? Dalam membaca kecuali dalam surah Taubah. Apa sebab tuan-tuan, surah Taubah tak ada baca bismillah, tak ada baca bismillah dalam Taubah. Sebab ayat tu turun, surah tu turun dalam keadaan perang. Dalam keadaan peperangan. Tengah berperang, tengah menyembelih lah. Tengah lawan. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim ni menunjukkan sifat Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasih. Kan? Tak ada cerita bab jamal sifat keindahan dah. Cerita bab jalal keagungan Tuhan waktu tu. Keperkasaan Tuhan pada waktu tu. Maka tak ada baca bismillah. Buka alam Quran mana ada bismillah kat Taubah. Kan? Baik, itu satu cerita lain lah. Nak cerita tentang alif lam ha tadi. Nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama bagi Allah. Pasal kata bismillah, bila sampai bismillah, tahu ingat Tuhan tu. Menunjukkan nama bagi zat terlebih dahulu. Faham tuan? Lepas tu baru Allah menyatakan sifat dia. Sifat dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua sifat yang berbeza, tak sama. Walaupun lebih kurang sama maksud dia, tak sama maksud dia. Ar-Rahman lain, Ar-Rahim lain. Mana mungkin Tuhan menyatakan sifat dia dengan satu lagi sifat yang sama, maka hilanglah sifat wahdah dia, keesaan dia pada sifat. Kan? Kita kata Allah tu esa sifat dia. Esa, satu. Tapi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim maksudnya sama. Dah dua dah. Mana kau bahas satu je? Faham kan? Serius muka ni? Tak faham tak tidak teh. Kan? Tak apa. Ambil dulu. Sebab faham tu. Sebab banyaknya. Baru mukaddimah. Rasa macam surat 10 belum lagi. Tak usik lagi sifat ilahiyat. Banyak nak syarah ni. Kan? Banyak. Time Ustaz Edo, so entah tenggelam timbul Ustaz qajab mesyuarat tu lah, qajab ni lah, qajab tu lah. Kan? Lepeh kalimah Allah baru Allah Ta'ala ajar Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baca Ar-Rahmani. Sebab ikut Bismillah ni. Bismillahi. Ikut ni. Rahimi. Nak menunjukkan sifat ni ikut menunjukkan kepada zat. Ni menunjukkan kepada zat. Ni zat Allah yang bersifat maha pemurah. Ada orang terjemah maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya, kata Syekh Daud Fatani kata terjemahan itu tak tepat. Ya. Disebut Ar-Rahmanu tu maha pemurah. Itu terjemahan. Maksudnya apa? Tuan-tuan, tu pasal saya nak pakai whiteboard ni, tuan-tuan. Kut lagi godang lagi bagus, tuan-tuan. Satu lagi ni mendalah ni boleh besar sikit, tuan-tuan. Biasa menggam sini saya pakai. Tak apa, saya nulis bagi tuan-tuan nampak. Tuan tercongang-congang tu panjang leher muslimat belakang mandang. Kan? Tak nampak pun nak buat-an. Ni ada video ni ada. Kan? Tunjuk videonya. Kan? Ar-Rahman, Tuhan yang bersifat maha pemurah. Sebab apa nama maha pemurah? Sebab Ar-Rahman ni membawa maksud Al-Mun'im. Tuhan yang maha memberi nikmat.
Tuhan yang maha memberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang bosa-bosa. Tu pasal terjemah itu apa? Kan? Yang maha pemurah. Yang maha pemurah. Nikmat yang Allah Ta'ala beri nikmat yang bosa-bosa. Apa maksud nikmat? Al-mun'imu bijalailin ni'am, kalau dalam bahasa Arab menyebut. Nikmat Allah Ta'ala beri ni ada dua. Satu dia beri namanya nikmat wahbiyun. Bukan wahbi ya. Ni faham dah ngau betul ni. Wahbiyun. Satu lagi nikmat diberi namanya kasbiyun. Nampak kuih kasbi tu ingat namanya. Wahbiyun dan kasbiyun. Wahbi, nikmat yang Allah Ta'ala berikan secara wahbiyun dan kasbiyun. Wahbi dan juga kasbi. Hebat Tuhan ni tuan-tuan, pemurah. Nikmat wahbi, apa maksud nikmat wahbi? Nikmat yang Allah Ta'ala beri tanpa perlu kepada usaha makhluk. Tak perlu pada usaha makhluk. Bulan, bintang, oksigen, kita bernafas hari, perlu kau cari alat? Tuan-tuan, nafas kita hari, perlu bayar kah? Tak ada bayar, Tuhan beri. Ni bulannya Tuhan beri, hujan Tuhan beri. Perlu pada usaha ke? Tak perlu usaha kita. Matahari besok Tuhan beri, perlu pada usaha kita? Tak perlu. Kau Islam ke, kau Hindu ke, kau Buddha ke, kau tak kira kau Iban ke, apa nama, Boyan ke, tak kira lah, apa jua lah. Kau sembah sesiapa pun, semua dapat. Apa tak pemurah Tuhan ni? Ada ke? Apa orang Islam dapat oksigen, orang kafir kena boli, kena pakai tong gas? Ada? Tak ada. Dan pilih orang Islam? Tak ada. Tuan-tuan, pemurah Tuhan Allah Ta'ala ni, kau tak sembah dan pun, kau syirikkan aku pun, aku beri. Bahkan lebih kaya orang kafir daripada orang Islam. Betul tak? Pemurah tuan-tuan. La ilaha illallah. Siapa yang kau bagi pemurah benar ni? Baru derma RM1 kat tabung surau dah bangga lah. Dah isytihar ke anak cucu ayah. Ni pemurah orang ni. Pemurah apa nama ni? Saya ni pemurah orang ni. Apa pemurah? Tak sama sama Tuhan dah. Kalau betul kau pemurah betul tuan-tuan, macam Sayyidina Abu Bakar tu, miskin jadi, sedekahan semua tu. Nak beri makan anak, tak ada makan, tak ada beras, tak ada gandum. Tu pemurah. Ini dalam beg duit, ada RM100, ada RM5, ada RM10, ada RM1 tu sedekah. Apa benda murah? Tak pun ada RM1 sedekah. Belum pemurah. Pemurah, satu beg duit tu masuk. Itu pemurah. Kad bank semua tu pemurah semua tu. Ada bank tu? Tak ada dah. Ontian. Tahu ontian. Tak terbuik dah, maksud dia tentulah kata orang bau. Tuhan pemurah macam tu tuan-tuan. Kau tapi kau syirikkan aku pun, aku beri ni. Ambil lah. Bisnes kau lagi untung bisnes Islam. Ini Ar-Rahman Tuhan. Satu Tuhan kata wahbiyun. Aku beri tanpa perlu kepada usaha makhluk. Yang kedua kasbiyun, lawan bagi wahbi, perlu kepada usaha. Nikmat aku bagi, tapi usahalah. Ikan dah ada dalam laut tu, pergilah cokau pergi ambil tu. Pergilah tangkap. Ayam dah nak beri dah. Bololah, lembu dah nak beri, bololah. Itu nama nikmat yang perlu kepada usaha. Kan? Tak ada macam Jabariyah, ada fahaman Jabariyah. Kita duduk kejap lagi bergolek ayam tang langit sampai ni teh.
Semua salahan Tuhan. Semua punca kat Tuhan. Tuhan dah jadikan kita, Tuhan lah nentu hidup kita celaka ke, baik ke. Kan kita duduk diam teh. Tak perlu pada usaha apa-apa teh. Tak perlu kepada usaha. Nikmat Tuhan nak beri, usaha. Macam hari-hari lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak mengaji, kena usaha, kena berkitab. Kan? Order kitab mau saya pun bawa lah. Dapat, lepas tu duduk lagi. Teranggut, entah faham, entah tidak. Usaha nama itu. Yang beri faham siapa? Allah. Faham tu nikmat, tuan-tuan faham tak? Nikmat. Beza nikmat orang tak faham dalam beramal dengan nikmat faham dalam beramal ni lain. Macam tuan-tuan dah tahu dah apa maksud bismillah tadi. Kan lain rasa. Kau biasa ni, tak apa jawab dah. Kan? Lain. Kalau tahu makna tu lain lah tuan-tuan. Kan? Kok balik itu kan dia syarah ke anak bini itulah lain. Syarah ke cucu itu lain. Lain macam ilmu metuk dah ni teh. Baru mengaji muka surat 3. Kan? Ar-Rahman itu maksudnya Tuhan yang Maha Pemurah bijalailin ni'am. Dengan nikmat yang besar-besar. Makna tak kira kau siapa, semua dapat. Semua dapat. Faham? Yang kedua, Ar-Rahimi. Sifat dia yang kedua, yang penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, ataupun penyayang, lagi Maha Pengasih atau Maha Penyayang. Penyayang ni juga, Ar-Rahimi ni juga makna pun Al-Mun'imu. Mun'im. Tuhan Maha Pemberi nikmat, tetapi Al-Mun'imu bidaqa'ikin ni'am. Bidaqa'ikin ni'am maksudnya apa? Nikmat yang halus-halus. Nikmat khusus. Ini nikmat umum, nikmat khusus. Nikmat khususnya apa? Nikmat khusus kepada orang Islam sahaja. Itu yang Tuhan beri, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat syurga, nikmat pahala. Tuan-tuan, nikmat semua tu. Bayangkanlah kita sebut alif lam mim. Alif lam mim 3 huruf dapat nikmat 30 ganjaran. Orang kafir yang tak masuk Islam, dia baca satu Quran, satu nikmat pahala pun dia tak dapat. Sebab apa? Tak ada Ar-Rahim Tuhan pada orang yang bukan Islam. Inna ad-dina indallahi Islam. Hanya nikmat yang dapat adalah nikmat untuk umat Islam semata-mata. Dan nikmat paling besar sekali adalah nikmat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nanti belajarlah bab nubuat nanti. Kan jauh perjalanan lagi, tuan-tuan. Itu maksud Bismillahirrahmanirrahim. Banyak panjang perbahasan ni. Adalah kalau buka tafsir itu adalah lebih 8 ke 9 muka surat. Perbahasan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak terdayu saya nak mencarahkan tuan-tuan, mencungap rasanya. Kan? Daimil ihsani. Habiskan satu matan tu sikit ni. Kan dah lapar tuan-tuan. Daimil ihsani. Daimil ihsani maknanya Tuhan yang sentiasa bersifat ihsan. Ihsan tu maksud ihsan ni dia ada dua. Ihsan Allah pada makhluk dengan ihsan makhluk pada Allah. Lain makna. Yang cerita kat sini dari ihsan Allah kepada makhluk. Iaitu al-mun'imu bila inqita'. Kalau dalam bahasa Arab, syarah Arab menyebut Tuhan yang Maha Pemberi nikmat yang tak putus-putus nikmatnya. Tak putih. Itu ihsan Allah pada makhluk. Sentiasa ada. Tuan-tuan bangun pagi tadi, sehat. Nikmat, tak putih, rasa lagi nikmat Tuhan. Dapat datang ke surau, rasa lagi nikmat Tuhan. Tuan-tuan, tak putih nikmat Tuan-tuan, tak
putus. Beri lagi nikmat, beri lagi, tak putus-putus sampailah kiamat besok. Nikmat selaku orang Islam meduli. Selagi mana kita mengaku diri kita ni Islam, tuan-tuan, tak mensyirikkan Tuhan, tak menghina Allah, tak menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selagi itu dapat sampai akhirat. Tuan-tuan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah masuk dalam syurga. Kita ni ahli syurga sebenarnya. Dijamin confirm masuk syurga sebab Islam. Sebab tak mensyirikkan Tuhan. Sebab tak mensyirikkan Allah. Confirm kita ni masuk syurga insya-Allah. Cuma kita risau takut kena rondam dalam neraka. Na'udzubillah. Sebab dosa banyak benar. Beza kita sama orang kafir, tuan-tuan. Orang Islam confirm masuk syurga. Orang kafir confirm duduk dalam neraka, tak keluar-keluar. Cuma beza orang Islam ni kena randam kojab dalam neraka. Kalau dia buat dosa banyak, tuan-tuan, lepas tu akhiri dia dalam syurga. Kerana itu orang dalam syurga tak ada syurga lagi selepas daripada dia duduk dalam syurga. Tapi dalam neraka dia boleh keluar daripada neraka, boleh masuk dalam syurga. Tuan-tuan, beza kita orang kafir tu. Tuan-tuan, faham tu? Itu bila inqita, mana nikmat yang tak putus-putus ada nikmat ni sampai syurga. Syurga pula ada pula nikmat lagi. Ada pula nikmat lagi. Faham kan? Kan? Makna al-ihsan Allah pada makhluk, iaitu Allah Maha memberi nikmat dengan nikmat yang senantiasa sifat dia. Sentiasa. Kan? Adapun ihsan makhluk kepada Allah, itu yang Nabi sebut dalam hadis tu, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita pada Allah, kita khusyuk dalam solat. Ihsan kita kepada Allah seolah-olah kita beribadat melihat Allah. Kalau tak mampu melihat Allah tadi, perasanlah bahawa Allah sedang melihat engkau. Itu ihsan makhluk pula pada Allah. Tu ya. Ingat Tuhan, khusyuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Itu dah mukaddimah. Tuan-tuan, cukup dah tu baris itu, tuan-tuan. Kan? Baru mengaji mengaji. Ini kitab tak ke mana, semua tak ke mana, lalap mengaji pun nama. Kan? Dengan saya macam tu lah cara saya. Kan? Betul bagi. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri baqi bila tahawuli. Dah. Selesailah, tuan-tuan. Kitab ni ada syarah di bawah tu, tuan-tuan. Syarah itu, tengok ada syarah tu kan? Syarah itu Dr. Umar Abdullah Kamil buat. Dr. Umar Abdullah Kamil diterjemah oleh Syekh Datuk Haji Fuad bin Kamaluddin. Tapi kita Arab dia almarhum Syekh Dr. Umar Abdullah Kamil, ulama Saudi, ulama Mekah juga, tuan-tuan. Ulama hadis, ulama tauhid. Dr. Umar Abdullah Kamil. Alhamdulillah sampai saya jumpa dengan dia hari ni. Dapat ambil ijazah. Berapa ijazah dengan beliau almarhum Dr. Umar Abdullah Kamil, tuan-tuan. Kan? Alhamdulillah, insya-Allah. Itu sajalah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina abwabal ilmi wa hifdzi wal fahmi waftah alaina abwabal hikmatik. Allahumma iftah lana futuhal arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadikas salihin. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله منا ومنكم.